terpaksa menubuhkan ada beberapa entiti, termasuklah My Guide untuk Asia Pacific, Regional Dakwah, Regional Development Community, Berhad, untuk buat dakwah bilhal, iaitu dengan cara memberi kebajikan kepada Asia Pacific. Kemudian My Guide macam Hidayah Center Foundation buat dakwah kepada orang-orang yang kita beri kebajikan, sebagaimana Rasulullah SAW buat dahulu, ya, insya-Allah. Dan kami juga ada di Sabah, KDMRS ataupun Momogun, satu NGO lain khusus untuk membantu dakwah di Sabah. Dan kita juga ada gabungan dakwah Malaysia di peringkat keseluruhan Malaysia. Jadi entiti-entiti yang semakin bertambah dan memerlukan banyak kewangan, dia memberikan satu ujian bagi kami setakat ini. Hari ini insya-Allah kita akan berkongsi sedikit tentang sifat pendakwah ataupun efektif dai, ya. Saya yakin tuan-tuan yang ada pada hari ini adalah seorang khalifah Allah yang saya yakin yang nak buat sebiji macam Rasulullah walaupun tak mampu. Rasulullah siang malam pagi petang macam Nabi Nuh, dia buat dakwah kepada orang bukan Islam. Dia seorang-seorang dekat Mekah, dia dihalau ataupun terpaksa berhijrah di Mekah seorang-seorang, hidupnya sehingga habis menyelesaikan orang masuk Islam. Itu keutamaan dia. Dan kita sentiasa bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak ikut Rasulullah, aku nak ikut Rasulullah, aku nak ikut Rasulullah. Maksudnya aku nak dakwah selagi ada syirik yang ada di sini. Dan saya yakin Rasulullah SAW kalau ada di sini sekarang ini, saya yakin tuan-tuan yang ada di sini lepas balik ni, saya sangat-sangat yakin kalaupun sedang bekerja nak ikut sebab cinta ke Rasulullah, itu janji kita di mulut dan di hati, akan ikut dia buat kerja dakwah tu bersama. Saya yakin sangat. Tapi kita terlupa. Selama ni kita terlupa. Dan kita tidak diberi kesedaran oleh abah dan mak kita. Kita juga tak diberi kesedaran oleh alim ulama kita untuk buat dakwah non-Muslim. Saya bacakan dari surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-159. Hari ini kita berkongsi ataupun kita berbincang sedikit tentang sifat pendakwah, iaitu efektif da'i. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Siapa dia? Sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalau engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Siapa tu? Orang-orang yang ada sewaktu di Mekah. Waktu itu dia seorang-seorang asalnya, ya, adalah orang-orang non-Muslim. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka sampai habis ayatnya, ya, insya-Allah. So ini di antara sifat-sifat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah, dan kita yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan nak juga buat sebagaimana Rasulullah buat, iaitu satu lagi daripada ayat yang kita biasa dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya ya, Allah bagi penonjolan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dakwahnya ya. Selain daripada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dia menjadi rahmat. Kalau sebut rahmat ni apa dia? Orang pun akan pergi kepada dia, bukan dia, tak perlu dia nak pergi kepada orang. Itulah ya, memberi rahmat, membawa rahmat. Minta maaf, yang memberi rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni perlu berakhlak yang sangat baik, lemah lembut, sebagaimana dalam Quran sebut tadi. Itu latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat kita yang ada sekarang ini yang perlu kita ikuti, sebagaimana janji kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah sendiri, dengan kita bersyahadah yang kedua tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau aku bersaksi, mana aku akan buat? Aku akan buat, iaitu aku akan buat dakwah non-muslim, dan aku akan buat rahmah kepada orang. Aku akan bersifat rahmah kepada non-muslim. Aku tidak boleh prejudge, aku tak boleh prejudice kepada mereka selagi mereka tidak menjadi kafir sewaktu akhir hayat mereka. Mereka masih ada hak, kita ada hak terhadap mereka ya. Jadi ada 13 tips efektif da'i. Kalau saya tulis ini dalam bahasa Inggeris, minta maaf. Yang pertama, setiap kali kita nak buat dakwah, perlulah kita ada right intentions ya? Ensure right intentions, niat kita tu. Innamal a'malu bin niat, perlunya niat. Kemudian apabila kita melakukan dakwah, kita kena fokus untuk kita sharing, proving, membuktikan dengan evidence. Sebelum ni saya pernah sebut tentang asara PK. A, kita buktikan Tuhan ada. S, kita buktikan Tuhan satu. S tu juga kita terangkan apa maksud syirik sampai faham, buktikan kesannya apa, kenapa, mengapa, macam mana nak selesaikan masalah syirik tu. Kemudian A, asara A yang kedua, A dipecahkan kepada dua. A yang kedua ni, Al-Quran benar wahyu Tuhan, buktikan. Kemudian A juga tadi, Al-Quran terpelihara, tidak akan berubah sebagaimana ya, ada masalah dekat kitab-kitab yang lain. Asara, R, adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir, buktikan. Bukan buktikan kepada orang Melayu, bukan buktikan kepada orang Islam biasa-biasa ya, tetapi bukti sehingga anak-anak, contoh remaja boleh faham. Betul, logik. Begitu kaedah dia. Kemudian yang terakhir A, asara. A yang terakhir adalah akhirat, adanya syurga dan neraka, buktikan neraka tu ada betul. Dan yang terakhir, bila dia dah okey dengan asara, kita sebut siapakah P, pemilik syurga. Kemudian K, jom ambil kunci, jom, perkataannya jom settle dengan Tuhan yang kamu baru faham ni. Setelah dia faham syirik, setelah dia faham siapa Nabi Muhammad, dia dah faham Allah itu betul ada, dan namanya Allah, dia adalah the unseen God, dan hanya akan nampak besok di syurga apabila kita berjumpa dengan Allah. Jadi kita, apabila kita untuk menjadi seorang efektif da'i ataupun sifat-sifat pendakwah yang ada,
adalah yang kedua setelah ensure right intentions, focus, sharing dan proving dengan evidence tentang asara fikir tadi. Kemudian kita remind dia agar dia bila dia dah faham, ambil keputusan untuk dia bersyahadah. Tapi kalau dia belum ready, jangan force, jangan paksa. Sebab la ikraha fid din. Dan seterusnya lah find similarities. Find similarities. Sebab apa? Sebab Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, Ali Imran ayat ke-64, agar kita sentiasa menceritakan tentang benda yang sama, bahawa mereka menyembah Tuhan yang satu. Malah mereka juga mengatakan Tuhan Allah satu. Itu perkataan daripada China dan India. Mereka faham satu tu, iaitu Tuhan Allah, dia kata. Tapi kita kena buktikan dan explainkan, definasikan, bezakan Tuhan dengan ciptaan. Dia begitu, ya. Apalagi similarities ataupun persamaan yang kita ada dengan mereka. Keamanan, contohnya saya sekarang pemakai maflar, ya. Maflar apa? Maflar Palestin. Untuk kita tunjukkan kepada mereka bahawa semua nak keamanan, tak boleh menceroboh. Palestin tak boleh diceroboh. 75 tahun diserang. Hamas menyerang balik baru-baru ni sekali, memulakan setelah dikejam selama 75 tahun, disembelih setiap hari. Explanation dia begitu, So similarities, find similarities, emulate Rasulullah, good akhlak, love and serve people. Maknanya mencontohi, meneladani Rasulullah. Ini sifat-sifat seorang pendakwah. Saya bermuhasabah diri saya sendiri. Memang kita semua tidak perfect. Ya, saya seorang da'i, seorang pendakwah, tapi saya juga tidak perfect. Tapi kita nak sebaik mungkin kita buat. Effective da'i, akronim daripada EFFECTIVE, da'i. Keluar ke dekat ni? Ada? Alhamdulillah, masih. Dan maksud tadi kalau pergi pada emulate Rasulullah ni, contohi Rasulullah, akhlak dia tu yang paling penting. Sekiranya semua jemaah di sini menunjukkan akhlak, kalau dia baling batu, kita baling buah, lebih kurang begitulah. Rasulullah ni apa yang dia tak buat kat Taif? Cerita yang selalu kita dengar, dia tidak membalas. Sebab dia tahu Islam tetap akan benar, Islam tak akan pudar. Dia tahu dia tetap akan masuk syurga. Hinalah aku, tak akan berubah. Maksudnya akhlak kita penonjolan kepada Rasulullah. Tunjuk akhlak dia, bagaimana dia menyuap Yahudi, bagaimana dia buat baik, bagaimana dia dibentak tapi dia buat macam mana. Dia tidak memerangi selagi dia tidak diperangi. Perang atau perang, bunuh, begitu. Malah waktu nak bunuh tu dia tanya dulu, kamu masuk Islam tak? Kalau kamu ikut Islam, kamu selamat. Semasa pembukaan Mekah, macam mana dia kata, siapa yang ada masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Kalau kita agaknya, dia dah bunuh berapa ramai orang Islam yang telah dibunuh, sahabat-sahabat Rasulullah. Tak geram ke? Tapi dia biarkan. Sebab apa? Kan dalam Quran sebut kan, ambil tentang pinjam hutang saja cukuplah. Meminjam ni sendiri, kalau diberikan tangguh, kita beri tangguh kepada orang yang berhutang dengan kita, itu baik. Dan Allah kata apa? Kalau itu yang lebih baik. Macam mana satu lagi ayat, kalau kes bunuh, apa Allah sebut? Boleh kita minta apa nama?
apa nama tu, pampasan daripada waris ataupun daripada orang yang membunuh waris ataupun keluarga kita, sebagai contoh, na'udzubillah. Tetapi Allah kata apa? Memaafkan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Subhanallah, gila perkataan saya sebut ni, gilanya keadaan infinitinya Rasulullah ni punya tahap akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sebut agung. Agung ni tak ada benda lain dah. The highest level of sabar, the highest level of kasih sayang, love and so on. Dan seterusnya, create demand. Kalau dalam konteks asara fikir, baru-baru ni saya pergi, baru lagi minggu lepas saya pergi ke Kuching, Sarawak, dan dekat boarding room tu saya berjumpa dengan seorang hamba Allah pemuda. Dia adalah seorang penari, a dancer, seorang artis, daripada keturunan, kalau tak silap saya, Iban, Chinese Iban. Dan saya ceritakan tentang asara fikir kepada dia. Ni dah orang dah nak masuk kapal terbang ni, dah tengah beratur. Saya ambil masa, saya cakap, saya lebih kurang rasa saya bercakap lebih kurang 15 minit sahaja. Saya cerita dia ni seorang artis, dia tidak percaya pada Tuhan, dan dia kata kalau ada pun Tuhan, itu adalah higher power, dia kata. Sehinggalah saya pergi A, Tuhan ada, okey. Kemudian saya pergi S, Tuhan satu. Saya buktikan pada dia Tuhan namanya Allah dan sebagainya. Dia make sense, dia kata. Last kali dia sebut Allah, Allah, Allah. Kemudian saya kata dia bawa Al-Quran, saya buktikan dan kata make sense. Kemudian saya sebut Rasulullah, make sense. Akhirat ada neraka, saya tunjukkan cara tentang pain receptor dan sebagainya. Sains telah approve pain receptor, bahawa kulitnya akan dibakar dan dibakar dan dibakar, kemudian diganti kulit dan terus dibakar. Untuk orang yang tidak beriman merasa azab api neraka, ada di dalam Quran An-Nisa 56, telah dibuktikan oleh sains. Doktor Profesor Tagata Tajason, depan mata nampak ada gambar dan sebagainya, pain receptor. Dia kata, wow, dengan izin Allah dia syahadah. Tapi saya nak cerita tentang create demand. Macam mana cerita untuk dia bercakap, untuk kita bercakap tentang Islam, agar dia mahu mendengar, iaitu dengan cara saya katakan, pernah dengar tak tuan-tuan perempuan, tuan-tuan kalau boleh tolong hafal ni, bila berjumpa dengan mereka, sesiapa non-Muslim, pernah dengar tak Islam mudah dikenali dan difahami dengan asara fikir? Ini kaedah yang sangat-sangat dengan izin Allah efektif. Dia tak akan tolak Islam. Kemudian kita kata ianya bersumberkan mana? Islam bersumberkan mana? Tanya dia, dia akan sebut Quran lah. Betul. Masa tu dia dah terbuka Quran, dia dah terbuka juga untuk mendengar Islam. Ini maksud create demand. Dan take your time, don't expect immediate result. Ya Bagan, nama dia yang tadi itu, dia telah pun masuk Islam, telah syahadah. Tapi jangan paksa mereka. Ada orang yang tak immediate result, ada orang yang akan syahadah lepas bertahun-tahun. Take your time, effective da'i, ini saya tulis kalau ikut dalam tu. Instill mindset, win both head and heart. Bukannya kita nak menang hujah, bukan nak kita sebut benar, kami benar, tak. Tapi ilmu yang sumbernya Islam, Quran tadi, yang diceritakan dengan bukti dan sebagainya tu, make sense? Tanya kat dia sampai dia mengangguk, sehingga last kali kita jemput dia syahadah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, lepas 15 minit tu dia syahadah on the spot dengan izin Allah. Value relationship dengan madu'u, hubungan, teruskan hubungan walaupun mungkin ada sebagian tidak syahadah. Kemudian enthusiastically learn continuously, terus belajar. Kita kena terus belajar, tuan-tuan. Kami Hidayah Center Foundation ada kelas, masuk dalam website kami Hidayah Center, Hidayah Center
TRE, ya. Cuba carilah dalam apa ni, ya, website. Saya pun dah lupa, minta maaf, ya. Don't be a hero. Tak tahu cakap tak tahu. Luahkan perasaan kita. Kalau kita nak cakap dengan dia, bro, aku takut nak cakap dengan kau, takut kau marah aku. Sebutkan. Agar mereka faham hati kita memang sincere nak tolong mereka. And Allah has all the power, we are nothing. And kedua, invite when ready. Jemput dia syahadah bila dia ready. Bila dia kata okey, nak tak? Settle dengan Tuhan sekarang. Itu kaedah dia. Dan last sekali, endless muhasabah. Kita perlu muhasabah pada diri kita sendiri. Apakah kita ni seorang yang betul-betul mengikut akhlak Rasulullah? Apakah kita ni betul-betul nak belajar tentang dakwah non-Muslim? Sebab ini Rasulullah buat. Kita beria-ria, kita berarak dan sebagainya. Tapi tak buat ikut apa Rasulullah buat. Itu yang besar sekali yang dia buat. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa cukup sekadar ini. Yang akhir mungkin saya nak sebutkan, yang pertama sekali saya nak kita sokong Palestin. Doa, tuan-tuan, doa. Jangan lepas daripada doa kita. Saya bermuhasabah kepada diri saya sendiri dan bantu mereka buat donation. Yang saya faham sekarang ni yang ada yang terbaik sekali adalah MyCare yang saya dengar. MyCare, MYCARE. Sebab dia telah diiktiraf di seluruh dunia. Pengiktirafan daripada dunia. Malah di Malaysia sekali, MyCare, bantulah. Dan Hidayah Center Foundation, bagi tuan-tuan yang nak menjadi sukarelawan, boleh pergi pada website kami, ya. Dan kalau nak menyumbang kepada Hidayah Center Foundation, boleh pergi ke website, pergi ke www.jomansar, dekat jomansar, jomansar.com, dan seterusnya, ataupun www.dahsedekah.com, rapat sedekahk.com. Wallahu a'lam. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada tuan-tuan kalau ada suatu perkataan ataupun, dan terima kasih pada pihak masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.